Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Amira Afikah binti Nizar, memegang kad metrik bernombor D2019108824. Dalam video pengajaran mikro ini, saya telah memilih tajuk sentuhan selamat dan juga sentuhan tidak selamat. Okey, baiklah. Seperti yang kita tahu, hari ini kita akan belajar topik baru, iaitu sentuhan selamat dan juga sentuhan tak selamat. Okey, cikgu nak tanya, siapa tahu sentuhan tu apa dia ya? Sentuhan. Okey, cikgu nak kamu eja sentuhan. Siapa tahu eja sentuhan? Okey. S-E-N sen. T-U-H-A-N han. Sentuhan. Okey. Siapa boleh beritahu cikgu sentuhan tu apa? Siapa nak jawab? Tak ada sesiapa yang tahu ke sentuhan tu apa? Okey, tak apa. Cikgu akan terangkan sentuhan tu apa. Okey, sentuhan merupakan satu tindakan menyentuh seseorang ataupun menyentuh sesuatu. Okey, biasanya kita sentuh menggunakan tangan, tapak tangan. Okey, kita boleh sentuh guna tapak kaki dan sebagainya lah. Okey, cuba kamu semua pandang kawan sebelah dan kamu cuba sentuh pipi dia. Rasa apa? Lembut ke? Kasar ke? Pipi kawan sebelah lembut. Betul. Okey, kalau kita sentuh sesuatu, okey, cikgu nak kamu sentuh buku dekat atas meja. Kamu rasa tak permukaan buku tersebut? Rasa apa? Keras, lembut. Okey, keras. Permukaan buku keras. Maksudnya kita telah pun menyentuh seseorang, kawan kita tadi, dan kita sentuh buku. Okey, semua tahu? Semua boleh faham sentuhan tu apa? Okey, betul. Pandai semua. Okey, baiklah. Kita dah belajar pasal sentuhan. Okey, sebenarnya sentuhan ada dua jenis. Okey, siapa tahu? Okey, tajuk kita tadi apa? Okey, betul. Sentuhan selamat dan juga sentuhan tidak selamat. Okey. Siapa tahu sentuhan selamat ni macam mana? Selamat macam mana tu? Siapa tahu? Okey, sekarang cikgu akan terangkan dekat kamu semua apa itu sentuhan selamat. Okey, sentuhan selamat ni bahagian yang pertama lah. Kan cikgu kata dia ada dua bahagian, betul tak? Okey, sentuhan selamat merupakan cikgu nak kamu semua nampak tak dekat papan putih dekat depan tu? Ada tulisan? Nampak? Okey, sekarang cikgu nak
kamu semua ikut cikgu baca apa maksud sentuhan selamat. Boleh? Okey, sentuhan selamat ialah sentuhan yang membuatkan seseorang berasa gembira, selesa dan selamat. Okey. Sebagai contoh, apabila ibu bapa kita memeluk kita. Siapa pernah ibu bapa dia peluk dia? Okey, kamu akan rasa apa? Adakah kamu rasa takut? Kamu suka tak bila ibu bapa kamu peluk kamu, cium kamu? Kamu suka tak? Mestilah suka kan? Okey, itu adalah contoh sentuhan selamat. Maksudnya kat sini, kalau ada orang yang sentuh kita, kita akan rasa gembira, selesa dan juga selamat. Okay, semua boleh faham? Okey, bagus. Okey, baiklah. Untuk sentuhan jenis yang kedua, tadi sentuhan selamat. Sekarang, siapa ingat? Sentuhan tidak selamat. Sentuhan tidak selamat ni berlawananlah dengan selamat tadi. Siapa boleh terangkan apa itu sentuhan tidak selamat? Tadi kita dah belajar sentuhan selamat. Sekarang kita nak belajar sentuhan tidak selamat pula. Okey. Cikgu dah dengar dah jawapan kamu. Okey, ada yang betul. Okey, dan ada yang kurang tepat. Sikit lagi nak betul. Okey, sentuhan tidak selamat ni ialah sentuhan yang membuatkan seseorang berasa tidak selesa dan mewujudkan perasaan buruk. Okey, siapa tahu perasaan buruk tu macam mana? Okey, perasaan buruk seperti perasaan takut, perasaan sedih, malu, okey, dan juga sebagainya lah. Okey, kan kita belajar tadi sentuhan selamat membuatkan kita rasa gembira, selesa kan? Okey, kali ni sentuhan tidak selamat membuatkan kita rasa perasaan yang buruk. Seperti yang cikgu cakap tadilah. Rasa sedih, rasa takut, rasa malu. Okey, siapa boleh bagi contoh macam mana boleh terjadinya sentuhan tak selamat? Siapa yang sentuh kita? Okey. Cuba kamu semua bayangkan kalau tiba-tiba kamu ikut ibu kamu pergi pasar, tiba-tiba ada orang peluk kamu. Kamu tak kenal pun siapa orang tu. Adakah kamu rasa gembira? Adakah kamu rasa seronok? Tak. Okey, mestilah kamu rasa takut kan? Itulah sentuhan tidak selamat. Seperti mana yang kita belajar tadi, sentuhan tidak selamat akan mewujudkan perasaan buruk. Semua boleh faham maksud sentuhan selamat dan juga sentuhan tidak selamat? Semua boleh faham? Okey. Nampaknya semua faham
sentuhan selamat dan sentuhan tidak selamat. Okey, baguslah kamu semua. Lepas ni, cikgu nak bagi token dekat kamu semua. Ada yang nak token tak? Okey, tunggu tau. Kamu tahu tak? Sebenarnya ada beberapa bahagian anggota badan yang mana apabila dia disentuh, dia jadi sentuhan selamat dan juga sentuhan tidak selamat. Okey, jom kita tengok sentuhan yang selamat dulu. Maksudnya sentuhan yang kalau kita pegang akan membuatkan kita rasa seronok, gembira, selesa. Okey. Anggota badan yang sentuhan yang selamat bagi bahagian anggota badan kita ada 2 sahaja. Yang pertama ialah tangan. Okey, tunjukkan tangan kamu. Okey, dan juga kaki. Semua ada kaki? Okey. Cikgu nak bagi contoh. Sekejap lagi kamu nak pergi rehat dekat kantin kan? Okey, kamu bayangkan sekejap lagi ada kawan dari kelas sebelah pegang tangan kamu. Okey, maksud cikgu, kalau yang lelaki pegang tangan lelaki lah. Kalau yang perempuan pegang tangan perempuan. Okey, kita tak boleh pegang sesuka hati pegang tangan kawan yang lain jantina daripada kita. Faham? Okey. Kalau ada kawan kamu pegang tangan kamu, jalan sama-sama pergi kantin, dia cakap, Aina, jomlah kita pergi kantin sama-sama. Okey, adakah kamu rasa gembira? Adakah kamu rasa takut? Ish, kenapa dia pegang tangan saya? Adakah kamu rasa begitu? Okey, tak kan? Kamu akan rasa seronok lah. Sebab dia ajak kamu pergi kantin. Jadi itu adalah sentuhan selamat. Yang mana sentuhan yang boleh dipegang oleh orang lain. Jadi bahagian anggota badan yang mana pula yang jadi sentuhan tak selamat? Yang mana kalau orang pegang, dia akan menimbulkan perasaan yang buruk. Siapa tahu salah satu anggotanya di mana? Okey, jom kita tengok. Yang pertama, okey, kita mula dari bahagian muka dulu. Yang mana tak boleh dipegang oleh orang. Okey, bahagian mulut, bahagian bibir kita. Okey, seterusnya pergi ke bahagian bawah. Bahagian payudara kita. Kita tak boleh sesuka hati beri orang sentuh payudara kita. Okey, seterusnya di bawah bahagian payudara kita ada perut. Okey, perut pun tak boleh sesuka hati bagi kawan-kawan pegang ke apa ke. Okey, kamu boleh faham? Okey, seterusnya, okey, kalau lelaki dia ada zakar. Dan kalau perempuan dia ada faraj. Bahagian tersebut juga tidak boleh bagi orang lain pegang selain daripada diri kamu sendiri. Okey, seterusnya kalau di bahagian belakang badan kita pula, sentuhan tidak selamat adalah pada anggota bahu, punggung dan peha. Okey, semua boleh faham? Okey, kan kita dah belajar anggota badan yang boleh disentuh dengan tak boleh disentuh. Cikgu nak tanya, apa yang kamu akan lakukan sekiranya berlaku sentuhan tidak selamat? Maksudnya, apa yang kamu
kena buat kalau tiba-tiba ada orang yang pegang bahagian anggota badan yang tak boleh disentuh. Okay, contoh tiba-tiba dia tepuk punggung kamu. Okay, apa yang kamu nak buat? Siapa nak jawab? Okey, yang pertama kita mestilah menjerit dengan kuat. Kita nak jerit cakap apa? Mestilah cakap tolong, tolong, tolong. Betul tak? Sebab kita nak dapatkan pertolongan daripada orang lain. Kita mestilah tak suka kan bila orang pegang kita. Apa yang kamu boleh buat? Yang kedua ialah melarikan diri ke tempat selamat. Sebagai contoh, kalau kamu jalan kaki pergi sekolah, tiba-tiba ada seorang pakcik yang tunggu kamu dekat satu lorong gelap. Kamu perlu larikan diri ke tempat selamat, iaitu tempat yang ramai orang ada kat situ. Okey, seterusnya cikgu akan bagi contoh kalau tiba-tiba kamu yang perempuan, tiba-tiba ada kawan kamu sentuh bahu kamu. Apa yang kamu nak buat? Okey, kita mestilah laporkan kepada siapa? Kepada cikgu ataupun kepada rakan-rakan yang baik dengan kita. Yang rapat dengan kita. Kita ceritalah dekat dia. Siapa yang buat tu? Dia buat apa dekat kita? Boleh? Okey. Yang seterusnya, memberitahu kepada ibu bapa tentang kejadian tersebut. Sekiranya kejadian tu berlaku masa kamu dalam perjalanan nak balik rumah ke, dekat sekolah ke, bila sampai dekat rumah, kamu mesti beritahu ibu bapa kamu. Ada siapa-siapa yang pernah berlaku ke sentuhan tak selamat ni? Tak, semua baik-baik kan? Okey. Yang terakhir ialah melaporkan kejadian ke balai polis yang berhampiran dengan kamu. Sebagai contoh, kita pakai contoh yang sama dengan tadi. Sekiranya kamu dalam perjalanan jalan kaki balik ke rumah, tiba-tiba ada seorang lelaki tengah tunggu kamu dekat tengah lorong. Kamu jalan dan dia suruh kamu berhenti. Dia suruh kamu ikut dia tiba-tiba je tarik tangan kamu. Mestilah kamu pergi membuat laporan polis. Sebab kalau kamu buat laporan polis, ia akan dapat selamatkan kawan-kawan yang lain juga. Jadi sekiranya kita dah laporkan kepada polis, dan polis akan ambil tindakan lah. Akan cari orang yang berkenaan dan mungkin polis akan buat siasatan. Dan sekiranya dia didapati bersalah, dia boleh dimasukkan ke dalam penjara. Pandai. Kamu semua boleh ingat tak 5 cara yang kita boleh buat sekiranya berlaku sentuhan tidak selamat. Siapa ingat yang pertama tadi apa? Yang pertama, kita mestilah menjerit
minta tolong. Okey, betul. Yang kedua, kita mestilah melarikan diri dan pergi ke tempat yang selamat. Okey, betul. Yang kedua. Seterusnya, yang ketiga ialah melaporkan kepada guru ataupun kawan rapat kita. Okey, betul, yang ketiga. Okey, sekarang yang keempat ialah memberitahu ibu bapa. Okey, dan yang terakhir sekali tadi, cikgu bagi tahu kita bolehlah buat laporan polis di balai polis yang berdekatan dengan rumah kita. Okey, semua boleh ingat? Okey, bagus semua. Okey, baiklah, sekarang kita akan buat satu aktiviti. Kamu semua dah bersedia? Okey. Sekarang ni kamu boleh lihat dekat skrin tersebut, dia ada arahan. Pilih sentuhan selamat atau sentuhan tak selamat pada situasi di bawah. Kamu semua dah bersedia? Okey. Kita akan pergi ke soalan yang pertama. Sarah membersihkan luka pada tangan adiknya. Okey, itu adalah sentuhan selamat ataupun sentuhan tak selamat. Sarah dibersihkan luka dekat tangan adik dia. Siapa ingat tangan ni anggota sentuhan selamat atau anggota sentuhan tak selamat? Betul. Okey, tangan ialah sentuhan selamat. Jadi dalam situasi ni, Sarah bersihkan luka pada tangan adiknya ialah sentuhan selamat. Betul. Okey, dah bersedia? Kita nak pergi soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua. Kamal menolak punggung Aisyah ketika beratur di kantin. Siapa tahu ni sentuhan selamat ataupun sentuhan tidak selamat? Okey, dia cakap Kamal menolak punggung. Punggung tu bahagian anggota yang boleh sentuh ke tak boleh sentuh? Tak boleh sentuh. Jadi itu sentuhan tidak selamat. Soalan ketiga pula. Hafiz memegang alat sulit rakannya ketika bergurau. Okey, Hafiz dia pegang alat sulit kawan dia. Boleh ke orang lain pegang alat sulit kita? Tak boleh. Jadi itu adalah sentuhan tidak selamat. Betul. Soalan yang keempat. Ayah memeluk anaknya ketika meraihkan kemenangan anaknya dalam pertandingan bola sepak. Okay, ayah dia peluk anak dia masa anak dia menang pertandingan bola sepak. Okay, ini adalah sentuhan selamat ataupun tak selamat? Ada yang jawab sentuhan tak selamat. Okay, ini adalah sentuhan selamat. Okey, macam mula-mula tadi cikgu cakap, okay, kalau ibu bapa kita peluk kita, kita akan rasa gembira, rasa selesa dan juga rasa selamat. Okey, dalam situasi tadi, itu adalah sentuhan selamat. Baiklah, kita pergi ke soalan yang seterusnya.
Faizah mencium tangan ayahnya sebelum pergi ke sekolah. Ini adalah sentuhan. Sentuhan selamat. Wah, nampaknya semua dah faham topik ni. Sentuhan selamat, sentuhan tak selamat, anggota apa yang boleh pegang, anggota apa yang tak boleh disentuh. Betul tak? Okey, sekarang ni cikgu akan bagi satu lembaran kerja untuk kamu semua. Okey, kamu boleh nampak lembaran kerja ni? Okey, tujuan cikgu bagi lembaran kerja ni adalah untuk menguji kefahaman kamu semua. Okey, kamu boleh nampak dekat lembaran kerja tersebut ada bahagian nama dan juga kelas. Cikgu nak kamu isi dahulu nama dan juga kelas kamu. Semua dah tulis nama dan kelas. Okey, jom kita tengok kertas ini berdasarkan gambar. Tandakan right pada sentuhan selamat dan tandakan pangkah pada sentuhan tidak selamat dan tuliskan sama ada sentuhan selamat atau tidak selamat di ruangan gambar di bawah. Okey. Cikgu akan bagi masa dekat kamu 15 minit untuk kamu jawab semua soalan dalam lembaran kerja ni. Boleh? Okey, kamu boleh mula sekarang. Okey, semua dah siap? Okey, jom kita bincang jawapan. Okey, bagi gambar yang pertama, gambar seorang ibu memeluk anaknya. Ini adalah sentuhan selamat atau sentuhan tak selamat? Okey, ini adalah sentuhan selamat. Betul. Kita akan tik dekat bahagian bulatan tu kan? Dan kita tulis di bawah tu sentuhan selamat. Okey, yang seterusnya gambar sebelah yang pertama tu. Okey, nampak tak ada kawan dia tu tarik seluar dia? Mesti ada sesuatu yang buruk kan dia nak buat dekat kawan dia kan? Okey, ini sentuhan tak selamat. Okey, kita boleh pangkah dekat bulatan tu dan tulis sentuhan tidak selamat. Okey, dan baris yang kedua, gambar seorang lelaki tu, dia tengah tarik baju perempuan tu. Ini adalah sentuhan apa? Okey, ini adalah sentuhan tidak selamat. Okey, kamu right atau pangkah? Okey, mestilah pangkah. Pangkah dan tulis sentuhan tidak selamat. Okey, jom kita tengok gambar yang jom kita tengok gambar yang di sebelahnya pula. Okey, seorang kakak dia pegang adik dia kat depan tu. Mungkin adik dia tengah sedih ke apa kan? Okey, ini kamu rasa sentuhan apa? Ini adalah sentuhan selamat. Okey, jom kita tengok baris yang paling bawah di sebelah kiri. Okey, nampak tak ada seorang lelaki tu, dia tengah buli kawan dia yang kecil tu, ditarik baju. Ini adalah sentuhan tidak selamat kerana dia membuatkan budak yang pakai cermin mata tu rasa tak selesa, rasa takut. Jadi ini adalah sentuhan tidak selamat. Dan gambar yang terakhir, seorang doktor sedang memeriksa seorang kanak-kanak.
Dia pakai stetoskop tu kan kat telinga, dia check badan. Itu sentuhan selamat. Okey, pandai. Ada yang betul semua bahagian ke? Ada yang betul semua soalan ke? Wah, ada yang betul. Hebat semua. Bagi tepukan untuk diri sendiri.